Assalamualaikum. Hari ini kita akan bacakan kisah daripada Al-Quran, kisah Nabi-Nabi daripada buku siri bacaan Ana Muslim. Kisah yang pertama adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama. Petikan Al-Baqarah ayat 30 hingga 38 dan Al-A'raf ayat 11. Kita mulakan. Nabi Adam alaihissalam merupakan Nabi dan juga manusia pertama yang bergelar Khalifah. Allah Subhanahu Wa Taala telah memulia dan meninggikan darjatnya dengan memilihnya menjadi Nabi yang pertama. Baginda diutuskan kepada anak cucunya agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi, langit dan malaikat-malaikatnya, Allah Subhanahu Wa Taala mahu mencipta sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi serta memeliharanya. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari segumpal tanah dan tidak mempunyai ayah atau ibu seperti kelahiran kita di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah semata-mata. Nabi Adam alaihissalam diajar semua Asma'ul Husna, iaitu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, para malaikat hanya diajar sebahagian nama-nama sahaja. Kejadian Nabi Adam alaihissalam tidak sama seperti manusia yang lain. Terciptanya Nabi Adam alaihissalam itu menjadi bukti bahawa kejadian asal manusia adalah daripada tanah. Allah Subhanahu Wa Taala juga memuliakan kejadian Nabi Adam alaihissalam dengan memerintahkan semua makhluk malaikat tunduk, sujud dan menghormati Nabi Adam alaihissalam. Tetapi malangnya iblis yang sombong dan bongkak enggan menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Iblis merasakan tidak layak baginya yang dicipta daripada api untuk sujud kepada seorang makhluk yang hanya diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah. Disebabkan kesombongan, keangkuhan dan keengganan melakukan sujud seperti yang diperintahkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghukum iblis dengan mengusirnya daripada syurga dan mengeluarkannya daripada barisan malaikat, disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya sehingga hari kiamat. Di samping itu, iblis telah dijamin sebagai penghuni neraka. Untuk Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan tempat yang indah di syurga. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menciptakan seorang wanita, iaitu Hawa, yang kemudiannya menjadi teman hidup Nabi Adam alaihissalam di syurga. Tetapi Nabi Adam alaihissalam dan Hawa hidup bahagia di syurga. Tetapi iblis yang sejak awal lagi memusuhi Nabi Adam alaihissalam tidak pernah berdiam diri. Rancangan diatur agar Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tidak lagi menjadi penghuni di syurga. Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang Nabi Adam alaihissalam daripada memakan buah dari sebuah pokok yang terdapat di syurga. Namun keinginan untuk tinggal selamanya di syurga menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa terpedaya dengan hasutan iblis. Akhirnya mereka memakan buah daripada pohon tersebut. Tanpa diduga, pakaian yang ada di badan mereka berdua ketika itu terlucut serta-merta. Barulah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tersedar bahawa mereka berdua telah melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat murka terhadap mereka. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat
kerana telah terpedaya dengan hasutan iblis. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun telah menerima taubat Nabi Adam alaihi salam dan Hawa serta mengampunkan perbuatan mereka yang telah lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, turunlah kamu semuanya, setengah kamu menjadi musuh bagi setengah yang lain, dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi, dan juga diberi kesenangan hingga ke suatu ketika. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, di bumi itu kamu hidup dan di situ juga kamu mati, dan daripadanya pula kamu akan dikeluarkan, yakni dibangkitkan pada hari kiamat. Surah Al-A'raf ayat 24 hingga 25. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa turun ke bumi. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa seterusnya menjadi penghuni di muka bumi dengan keturunan yang ramai. Sekian.